Hai, Assalamualaikum. Hari ni menu kita nak buat nasi ulam utara. Jom kita pergi cari ulam-ulam yang dekat luar tu ya, dekat kawasan keliling rumah saya lah. Ada yang kita boleh makan ya, pucuk-pucuk tu. Jom kita pergi keluar. Okay, ini pucuk daun lemuni ya. Lemuni dia boleh kita ambil yang pucuk-pucuk ni lah ya. Ambil yang muda-muda ya. Ni di tengah berbunga ya. Ni pokok daun lemuni. Ni saya ambil yang muda-muda. Ni daun pucuk kari pun boleh juga ya buat ulam. Yang ambil yang muda-muda, yang pucuk-pucuk dia tu. Pucuk-pucuk dia. Yang dekat atas tu tinggi sangat. Kita cari yang rendah ni. Ini juga pucuk mengkudu. Kita ambil yang muda ya. Mengkudu ni pahit ya. Dia tak boleh ambil banyak, tak boleh bunuh banyak. Ambil dia yang pucuk-pucuk ni. Ni pucuk muda ni. Kalau dah start banyak ni pahit. Tapi pahit dia boleh buat ubat. Ni daun belimbing. Belimbing buluh. Kita panggil belimbing buluh. Ambil yang pucuk dia. Ni mana muda ni muda. Kita ambil satu tangkai ni. Kita ambil. Ni tak apa. Ni dia tak pahit. Semua ubat untuk kesihatan kita. Dan apa lagi? Kita nak cari. Oh, dia pucuk kaduk. Jom kita cari pucuk kaduk pula. Okey ni pucuk kaduk. Kita ambil yang muda-muda eh. Yang ni. Yang ni. Yang ni eh. Ni eh. Ambil yang elok-elok lah daun dia yang. Ada lagi tak? Dekat sini banyak. Ni kat kawasan kampung ni memang banyak lah pucuk-pucuk daun yang kita boleh makan. Daun kaduk ni dia wangi. Oh, dia wangi. Oh, dia harum, aroma kaduk ni. Dia nak macam pokok sirih. Tapi sirih dia menjalar ke pokok. Ataupun pokok kayu mati. Kaduk tak, dia duduk di bawah saja. Dia tumbuh sendiri ya kaduk ni. Dan ini adalah yang kita boleh angkat. Oh, kita nak ambil satu lagi.
bunga telang. Cuba tengok bunga telang. Bunga telang. Kutip bunga telang daun dia pun boleh, kita ambil daun dia. Dia banyak. Daun dia pun dia boleh makan. Daun kesum. Daun kesum kesum. Dia pun boleh wangi kalau kita bubur dalam nasi ulam ni. Yang ni semua dia tak pahit sangat lah, dia tak pahit, memang boleh kita makan. Daun yang kita beli kat pasar ni kena basuh dulu, basuh bersih-bersih. Ini daun kunyit, daun pegaga, bersihkan dulu ya, dapat ada pasir-pasir. Daunnya ada takut ada ulat-ulat. Daun selong, daun selong.
Sebelum ni sedap ni, bau wangi, bau ulam. Dicicah dengan sambal kelapa, boleh sedap. Kacapkan dia. Satu-satu kena bersihkan. Ini daun ulam raja. Nampak ni, daun ulam raja. Serai ya, serai ini dah kita kena buang. Kita kena cuci kat ni, bersihkan. Serai ini nak pakai 3 batang tu. Lepas daun-daun yang kita petik tadi, yang kita buang tadi, biarkan daun-daun tu dia toast kering dulu ya. Daun-daun yang kita buat tadi, kita toastkan dia bagi kering. Masukkan, nak dapatkan air biru ni, masukkan bunga telang. Masukkan dalam buang jug ataupun mug yang boleh tahan panas ya. Untuk kita nak ambil air biru dia. Tuang air panas. Tuang air panas bagi dia. Tinggalkan dalam 10 minit, 15 minit, dia akan bertukar air warna biru. Okey, kita nak tapis air bunga telang tadi yang kita dah rendam dalam 15 minit.
masukkan dalam periuk yang ada berasnya. Kita masukkan. Ini kita masak nasi biasa aja ya. Sukatan air dia macam kita masak nasi biasa, tapi dia pakai bunga telang ni. Kita tengok suka air dia. Sepasang ada 2 cawan beras, basuh bersih-bersih, masuk dalam periuk. Sukatan air dia macam kita masak nasi biasa aja ya. Saya lebihkan sikit daripada nombor 4 tu. 4.1 tu. Okey. Yang kita suka lah. Macam biasa ya. Tengok di jari kita tu. Sampai dekat ruas yang pertama tu. Okey dah. Tapi kalau basmati, saya pakai guna basmati, kena lebihkan sikit. Okey. Kita boleh masukkan di dalam rice cooker. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita on je lah. Oh, api dia. Tutup. Tunggu dia sampai masak. Kita ambil daun kunyit ni. Selai daun kunyit ni. Untuk nak balut daun-daun ni. Ambil daun, buang tulang ni, tulang daun ni. Buang tulang urut tuan-tuan, buang tulang yang keras ni. Tidak, nanti kita nak bungkus daun-daun ni, dia ganggu. Ambil serba sikit daun-daun yang ada jenis ni. Ambil serba sikit ya. Ni daun selong. Daun selong. Daun kari. Daun lemuni. Ulam raja. Letakkan satu kumpulan dulu. Daun pudina. Ini daun pudina. Petikkan, ambil daun dia. Dekat mana yang ini boleh banyak tak apa, daun yang ada aroma ni kita ambil. Daun-daun ni, daun-daun herba ni dia ada aroma, bau yang asli. Ini yang buatkan sedap kita makan nasi ulam tu ya. Ni kita petik ni, ambil daun dia ni pun dah bau sedap dah. Daun pudina, ataupun orang panggil daun mint. Ini untuk elok untuk kesihatan dalaman kita. Ini adalah pegaga. Ini pucuk pegaga. Ambil daun dia juga. Nasi ulam ni kita boleh guna daun-daun apa sahaja, daun yang kita boleh makan ya, yang boleh kita ada, yang kita senang kita dapati kat dalam kawasan kita lah. Kalau tak boleh ada kat rumah ni, beli. Tapi kalau di kedai tu, di pasar raya susah. Ni daun mengkudu ni
pahit jangan banyak-banyak. Takat ni 2 helai ni boleh lah. Okey, ini daun selong. Daun selong. Ini daun kesum. Wangi bau dia. Daun kesum yang selalu kita masak asam tu lah kan, rebus-rebus asam ni. Okey, ni daun belimbing buluh. Ni belimbing satu ni saja daun yang pahit. Okey, sekarang daun ni kita nak buat macam ni. Kita nak gulung dengan masukkan tengahnya untuk kita gulung dengan daun kunyit. Kena gulung dia ketat-ketat bagi dia rapat semua daun ni. Okey, dan kita ambil getah sayur ni, ikat. Kita dapat dah satu ikat. Kita letak susu sini. Kita nak buat yang kedua juga. Okey, daun-daun yang kita dah bungkus macam ni kita kena hiris dia halus kita potong nanti kita buat halus, lepas tu kena cincang cincang, kita cincang bagi halus. Buang getah ni. Getah tu untuk dia ngikat je bagi jangan dia senang kita iris dia. Kita saya halus macam ni. Kena halus lagi Lepas tu kita kena cincang lagi. Daun-daun kayu ni sedap bau dia, tengok. Kita sambil kita buat ni, kita hiris ni pun dah berbau aroma-aroma daun herba-herba bau dia memang sedap, wangi bau dia. Wangi bau daun kaduk, daun kunyit, pudina. Lagi daun-daun yang berbau ialah daun yang ada aroma dia tersendiri. Ni daun selong, daun kesum. Dia mempunyai aroma yang sendiri Daun ulam raja. Jadi kita boleh bau dia, kita kenal dah. Oh, ni daun ulam raja. Oh, ini daun selong, daun kesum, daun pudina. Jadi kita dah tahu dah dia punya. Jadi kita hancurkan macam ni sampai dia halus. Buat ni memang renyah sikit lah ambil masa yang lama. Kita tak boleh lah nak buat secara cepat-cepat Kalau ikutkan kita buat nasi ulam ni sebenarnya dia waktu bulan puasa, bulan Ramadan aja. Jadi masa kita belum puasa tu, kita puasa tu ambil masa buat ni daripada pagi. Kita nak buat penyediaan dia sampailah ke petang. Baru boleh siap. Ni banyak lagi langkah-langkah, step-step yang kita nak kena buat. Jadi baru nak potong daun.
Lagi banyak lagi ya. Kita ni tak cukup halus. Nanti kita kena cincang-cincang lagi sampai dia betul-betul halus. Kita kena cincang dia macam ni. Okey, betul-betul halus cincang dia dah halus macam ni. Okey, tuang di dalam bekas. Potong lagi satu. Potong lagi. Tak halus ni kita kena cincang lagi ni. Dan kita tarikkan getah ni pelan-pelan ke belakang, injakkan untuk kita nak iris lagi. Jangan buang getah ni sebab kita tak nak dia nanti terburai. Jadi kita boleh iris, kita injakkan ke sikit belakang. Kita nak iris bawang besar satu biji. Bawang besar ni kita iris nipis-nipis. Nipis. Kalau kita nak banyak bawang pun boleh juga, tapi saya buat satu biji bawang besar yang kecil saja, bukan yang besar sangatlah, yang sedang, saiz dia sedang dia. Kita potong halus. Potong nipis lah potong nipis. Kalau bubuk ada bawang kecil pun boleh juga, bawang kecil yang merah tu, bawang India yang bawang roast tu kan, pun boleh jugalah. Jadi kalau sebab yang itu bawang roast tu saya tak ada kat rumah ni, saya guna bawang besar je, jadi saya guna pakai bawang besar je lah. Okey, ni bunga kantan. Bunga kantan kita hiris dia lalu juga. Ni daun dia pun, dia daun bunga kantan ni pun bau wangi juga ni. Aroma daun bunga kantan ni pun sedap juga ni. Potong halus potong sampai dia halus, betul-betul halus. Kalau boleh halus ni lah, jangan kasar nanti nak makan tercekik pula. Dia ni pasal daun-daun ni kena halus-halus. Jadi kita nak makan, nak gaul dengan nasi dia nanti, jadi biar dia bercampur dengan nasi tu semua. Jadi kena potong halus lah sehalus yang boleh. Ni semua kita bubur bahan-bahan ni semua dia punya bau aroma yang asli bau-bau dia ni akan membuatkan kita
bangkit selera untuk nak makan lah. Jadi selalunya orang tua-tua suka makan nasi ulam ni waktu bulan puasa, ya, lepas buka puasa, kita buka puasa, ya, dengan nasi ulam ni. Nasi ulam ni dia banyak khasiat sebab dia ada macam-macam herba, daun-daun herba. Jadi daun-daun herba ni lah yang membuatkan badan kita jadi segar. Sebab masa dalam bulan puasa kan kita keletihan. Jadi bila kita buka puasa dengan nasi daun herba ni, daun-daun nasi ulam ni, jadi segar baliklah badan kita. Itu sebenarnya khasiat nasi ulam ni, ya. Ni saya cincangkan, dia potong halus. Tapi pisau kena tajam lah, ya. Kalau pisau tumpul ni susah sikit. Sebab daun-daun ni dia macam liat sikit dah. Dia tak mudah hancur. Jadi pisau kena tajam, kena asas selalu. Jadi saya masukkan satu bekas ni, sebab nanti kan kita nak campur semua. Buat dia memang lambat. Satu-satu. Okey, sekarang ni bahan ni pula, ya, kita nak tumbuk. Ini kita iris serai, 2 batang serai. Dan ini dalam bahan ni kita nak tumbuk. Itu saya cakap buat benda ni, nasi ulam utara ni memang renyah. Dia ambil masa yang lama. Kalau kita hira-hira ni, kita nak tumbuk pula. Serai dengan halia ni, dia untuk bagi kita buang angin dalam badan. Kita ni kan masuk angin dalam bulan puasa kan, kita tak makan daripada pagi sampailah ke petang kan. Jadi perut kita tu mesti berangin. Jadi inilah tujuannya kita buat makan nasi ulam ni. Nasi ulam ni, daun-daun kayu ni ada serai, halia, lengkuas. Jadi inilah yang membuatkan lepas kita makan nanti, angin pun keluar lah. Tapi tak apa, angin tu keluar, angin yang sehat. Dia akan meringankan perut kita yang dapat isi angin banyak tu dalam perut kita tu, dia akan keluar. Okay, ni halia, halia ni tak banyak-banyak, 1 inci saja. Sebab kita semua bahan ni kita nak tumbuk halus. Okay, ni lengkuas, kita jangan ambil banyak lah, lebih kurang besar 1 inci macam ni. Okay, ni saya dah basuh semua lengkuas ni, kena buang dia benda ni. Lengkuas ni jangan ambil banyak-banyak, nanti dia pahit. Sikit je. Ini semua bahan-bahan yang nak buang angin dalam badan kita. Potong macam ni, nipis. Lengkuas ni ingat jangan banyak, nanti pahit nasi kita. Okey, dah.
Jom kita nak tumbuk pula. Ini ikan kembung yang kita dah goreng dan kita kena asinkan isi dia dengan tulang ni, dan kita nak kena tumbuk dia ni. Ikan ni kita goreng. Buang tulang dia. Tulang ya, asinkan tulang dia sebab kita nak tumbuk dia, nak gaul dalam nasi itu nanti. Buang tulang dia. Kita buat 4 ekor lah ataupun ni kita boleh juga buat dengan ikan kembung rebus ikan kembung rebus tu lagi sedap, tapi tadi tak ada pula kat pasar tu. Kita ikan kembung rebus tu kita goreng, dan kita tumbuk juga tumbuk. Nanti saya tunjukkan macam mana kita nak tumbuk dia. Jangan halus sangat tumbuk macam kasar-kasar sikit lah, untuk bagi kita bila makan inilah rasa lauk dia sikit. Sebab nasi ulam ni dia tak ada lauk. Nasi ulam ni selalunya kita makan dengan ada sayur yang berkuah, sayur keladi, sayur keladi kita masak asam rebus itulah dia lawan dia makan nasi ulam ni. Sayur keladi masak asam rebus, ataupun kalau tak ada keladi, sekarang kita boleh makan dengan kita buat tom yam. Tom yam kan dia ada sayur, tom yam tu dia bubur isi ayam tu. Boleh juga kita makan dengan tom yam, dia rasa masam-masam pedas kan tom yam tu. Ini ikan ni kita kena goreng, sejukkan, lepas tu kita tumbuk kasar. Ini dah rasa lauk dia nanti lemak-lemak dah. Kita nak tumbuk bahan ni, lauk dia semua kena tumbuk kita tumbuk bahan-bahan ni macam lengkuas serai hala kita tumbuk bagi halus, lumat. Halus jangan kasar-kasar, dia kan tercekik bila kita makan. Dia kena tumbuk halus. Ini halus macam ni kita nak tengok ni halus macam ni. Okey, kita angkatkan dan kita nak tumbuk tadi hitam pula keluarkan dalam pinggan.
kita nak tumbuk lada hitam pula ya. Satu-satu ni. Takkan macam ni, tapi kita nak tumbuk lada hitam pula. Lada hitam ni kita tumbuk kasar-kasar lah macam tu. Lada hitam ni satu sudu besar ya. Dia bagi dia pecah semua. Nanti dah bau daun, bau lada hitam ni memang sedap bau dia. Dia sebut lada hitam dia lain, dia tak berapa bau kita. Tapi lada hitam yang biji ni memang aroma dia memang sedap. Kita gesek-gesek dia ni supaya dia hancur. Okey, sekarang kita keluarkan lada hitam ni. Kita nak tumbuk ikan pula ya. Lada hitam ni kita masa nak gaul dengan nasi ni, kita tengok dulu jangan berbanyak sangat, nanti kan nanti pedas. Jadi ikut pada cita rasa masing-masing lah ya. Sekarang saya nak masukkan ikan pula. Kita nak tumbuk ikan. Hancurkan ikan ni. Kita nak gaul dengan nasi ni sebagai dia inilah menjadi dia lauk dia. Lauk dalam nasi ulam tu. Keluarkan. Masukkan ni lagi baki dia. Atau kita nak lagi sedap lagi, kalau kita nak banyak ikan pun boleh juga ya. Hancurkan dia, pecah-pecahkan isi dia tu sebab kita nak gaul dengan nasi. Kita hancurkan dia, tumbuk-tumbuk dia, dia hancur. Okey, sekarang kita nak gaul dan nasi ni dengan ulam. Pertama kita masukkan daun ni. Nasi ni kena betul sejuk ya. Kita masukkan daun ni separuh dulu. Tengok. Masukkan daun ni. Gaul rata-rata. Macam rasa macam
Tak cukup daun lagi, kita tambah. Okay, masukkan daun bunga kantan. Dengan bawang ya. Ini bahan yang kita tumbuk tadi. Okey, ini kita masukkan bahan yang kita tumbuk tadi, serai, lengkuas, alia, daun ya. Sebati dulu. Nampak macam kurang daun tu, kita masukkan lagi. Kita agak-agak lah ya. Sebab dia resepi orang dulu ni dia agak-agak, dia tengok pada suka tengok pada macam selera kita lah. Kita dah banyak daun ke, kita nak kurangkan daun ke. Kita betul-betul sebati, buat dia punya suruh lama. Dia ni buat dia kena ada kesabaran. Kalau orang tak sabar ni memang tak boleh buat nasi ulam ni, sebab dia memang masa lambat. Kita masukkan lada hitam ni ya. Lada hitam tu maksudnya dalam banyak lah, agak sikit ni. Kemudian kita masukkan lauk tu, ikan tu, dan jangan lupa ni kerisik. Kerisik kita masukkan. Nasi ulam yang sedap ni kalau yang pandai makan lah. Yang tak biasa, tak pernah makan ni, dia kalau nak cuba boleh. Kalau dah biasa makan tu dia tahulah macam mana sedapnya, nikmatnya nasi ulam orang utara ni. Nasi ulam orang utara ni dia lain. Dia bercampur macam ni, macam banyak daun-daun herba. Yang nasi ulam Kelantan tu dia lain. Saya bubuh ni, nasi ulam ni dia saya bubuh bunga telang sebab nakkan dia warna biru ni cantik ya. Nampak ni berseri-seri. Nasi ni. Jadi kita masukkan ikan yang kita tumbuk tadi ya. Ikan yang kita tumbuk tadi. Ikan ni ikan kembung, ataupun kita nak ikan kembung yang apa tu, kembung rebus, kita goreng, kemudian kita tumbuk. Ini lah sebagai lauk dia. Gaul sampai dia dah bisa campur sebati, campur dengan ni. Gaul je. Okey. Hari sekali kita bubuh asam limau. Asam limau. Limau dalam 2 biji lah ya. Jangan bubuh asam limau banyak nanti masam.
sekali kita letak garam. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan garam ni satu dulu. Bawang dia sepati dulu. Baru kita rasa dia apa yang tuan-tuan nak letak pati santan pun boleh ya. Saya tak nak letak pati santan sebab dia nanti basi. Ada setengah orang dia tak suka pati santan tu ya? Tapi tak apa, satu santan ni dia kalau bubur pati santan dia rasa lemak-lemak sikit. Tengok kalau ada tulang-tulang ni buanglah. Rasa sudu dulu. Rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang garam. Tak sikit lagi. Tak, garam bukit ni dia tak berapa masin, jadi kena buat dua sedikit. Okey, dah siap. Dah kita hidangkan ya.